نشيد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu lagi pada hari ini. Untuk apa? Untuk siri pembelajaran secara online. Hari ini kita akan sama-sama mempelajari pendidikan Islam bagi tahun 5. Bidang Al-Quran. Bidang Al-Quran. Di bawah tajuk bidang Al-Quran surah Al-Zalzalah. Al-Zalzalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita dah dengar bacaan surah Al-Zalzalah. Sekarang kita nak kupas satu persatu di dalam intipati dalam surah Al-Zalzalah. Yang pertama, kita kenal dulu surah Al-Zalzalah. Surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang diturunkan di Madinah. Maknanya dia adalah surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Maknanya surah ini diturunkan selepas hijrah Nabi ke Madinah. Surah ini mempunyai 8 ayat. 8 ayat. Surah Al-Zalzalah merupakan surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Dan apa yang dimaksudkan dengan Al-Zalzalah? Bermaksud goncangan. Jadi kita akan kupas satu persatu makna surah Al-Zalzalah, bermula daripada ayat yang pertama. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa makna dia? Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Allah gegarkan bumi ini dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kita tak terbayang bagaimana dahsyatnya itu. Ayat kedua, wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Serta bumi yang kita diami ini mengeluarkan segala isinya. Bermakna kehancuran. Ayat ketiga, wa qalal insanu ma laha. Dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun, apa yang sudah terjadi kepada bumi ini?
dengan bahasa pasar kita. Apa jadi ni? Apa jadi ni? Ayat keempat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Apa yang ditanggung selama ini. Ayat kelima. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna rabbaka awhalaha. Bahawa Tuhanmu telah memerintahkannya untuk berlaku sedemikian. Bahawa ini merupakan perintah daripada Allah untuk berlakunya keadaan begini. Ayat yang keenam. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan ganjaran terhadap amal-amal mereka. Yang ketujuh, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Maka sesiapa berbuat kebajikan walau seberat zarah, nescaya akan dilihatkannya dalam surat amalannya, maka akan diperhitungkan. Yang ke-8, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan sesiapa berbuat kejahatan sebesar zarah, nescaya akan dilihatkannya juga dalam surat amalannya. Dapatan ataupun intisari di dalam surah ini, yang diceritakan di dalam surah ini, yang pertama iaitu berkenaan hari yang akan ditunjukkan segala amalan. Hari yang akan ditunjukkan segala amalan. Amalan di mana? Amalan di muka bumi ini. Kalau baik amalan kita di muka bumi ini, maka baiklah dapatan kita pada hari tersebut. Sekiranya buruk amalan kita di muka bumi ini, nescaya maka buruklah yang akan kita terima. Yang kedua, intisari dari surah Al-Zalzalah ini menceritakan tentang suasana tibanya hari kiamat. Suasana tibanya hari kiamat. Bagaimana berlaku goncangan yang amat dahsyat yang tak tergambar oleh akal kita. Dan yang kedua, akan terkeluar segala isi daripada perut bumi. Tidak pernah kita gambarkan dan tidak terbayang di akal fikiran kita. Yang ketiga, akan dihitung segala amalan walaupun sebesar zarah, walaupun seberat zarah. Besar mana zarah tu? Sangat halus. Sedangkan halus itu pun Allah Subhanahu wa taala ada neraca timbangannya. Yang keempat, intisari daripada surah Al-Zalzalah ini iaitu ahli syurga yang menerima buku amalan di tangan kanan. Dan yang kelima, dapatan daripada surah Al-Zalzalah, ahli neraka yang menerima buku amalan dengan tangan kiri. Baik, pengajaran yang kita boleh ambil daripada surah Al-Zalzalah. Yang pertama, setiap amalan kita akan diperlihatkan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala akan paparkan kepada semua apakah amalan kita secara individu di dunia dahulu. Yang kedua, pengajaran daripada surah Al-Zalzalah ini, hendaklah kita beriman dan yakin dengan adanya hari kiamat. Yakin dengan berlakunya hari kiamat. Pasti berlaku. Bila? Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Membuat persediaan menghadapi hari kiamat. Bagaimana caranya? Caranya tak lain tak bukan hiasi diri, perbaiki peribadi, jaga hubungan dengan masyarakat dan keluarga kita sendiri.
Tak payahlah kita tahu surah Al-Zalzalah ni kita jadi menggelabah. Tak tahu nak buat apa. Kita masih ada diberi masa. Selagi belum berlaku kiamat, maka kita masih berpeluang untuk memperbaiki diri, untuk mengisafi perkara yang lalu dan juga menyesali apa yang telah kita lakukan. Yang keempat, menjauhi amalan buruk walaupun sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah, cuba kita jauhi. Sebab apa? Kiamat ni berlaku pada bila-bila masa. Bila-bila masa. Jadi, kita kena bersedia. Perkara yang terbaik kita buat, hindari kejahatan, hindari keburukan. Kerana dengan menghindari keburukan itu adalah perkara yang mendapat banyak manfaat. Dan yang kelima, setiap amalan dihitung walaupun sebesar zarah. Ini adalah intipati daripada surah Al-Zalzalah. Walaupun sebesar zarah pun Allah hitung. Ini kan perkara yang lebih besar kita buat. Kalau benda itu jahat, na'udzubillah. Kalau benda baik, kita selagi boleh kita buat, kita buat. Walaupun benda itu tidak dipandang oleh orang, tapi itu adalah perkara yang baik dan mendatangkan manfaat kepada diri kita di akhirat kelak, maka lakukanlah. Jadi alhamdulillah kita telah mendengar surah Al-Zalzalah dan kita telah mendengar bersama-sama setiap tafsiran dan juga maknanya. Dan yang ketiga, kita ada ambil intisari daripada atau pengajaran daripada surah Al-Zalzalah. Dan yang keempat, kita ada pengajaran daripada surah Al-Zalzalah. InsyaAllah semoga surah Al-Zalzalah ini menjadi titik permulaan untuk kita merubah diri kita kepada yang lebih baik. Lupakan kita yang silam dan hadapi kita yang akan datang. Kerana orang Islam itu hari ini lebih baik dari semalam dan hari esok lebih baik, lebih bermakna daripada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbangan menyanyi riang, bertasbih memuji Allah yang Maha Esa, Allah yang menjadikan seisi buana, mentadbir alam dengan adil dan saksama.